Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada semua. Jadi dalam kesempatan yang ringkas ni, cikgu nak cerita sikit lah apa kesilapan-kesilapan yang selalu dilakukan oleh murid-murid semasa ujian bertutur. Jadi ini bukanlah kesalahan-kesalahan yang selalu dilakukan, tapi ada dilakukan oleh murid-murid. Jadi jangan buatlah. Okey, jadi antara kesilapan-kesilapan yang selalu dilakukan semasa ujian bertutur yang boleh dielakkan oleh murid-murid ialah yang pertama ialah jangan menjalankan sesi bual bicara. Maksud cikgu ada 4 orang, 1 orang akan jadi pengerusi dan 3 orang akan jadi panel. Okey, kenapa keadaan ini merugikan? Kerana yang menjadi pengerusi acara takkan dapat markah yang tinggi lah sebab dia tak memberikan isi, dia hanya memastikan sesi perbualan itu, sesi perbincangan tu lancar. Mana ada passing-passing baton saja, tapi dia tak bincangkan apa-apa isi. Dia tak boleh macam tu. Yang jadi panel tu pun mesti kena cakap sesuatu. Jadi nak selamat, kita janganlah buat secara panel, janganlah buat secara bual bicara. Kita jalankan sebagai seperti perbualan santai sahaja di antara rakan-rakan. Okey. Yang kedua, apa yang berlaku ialah membuat pendahuluan dan penutup sehingga mengganggu isi utama. Perkara utamanya murid-murid perlu tahu bahawa jangan membuat pendahuluan atau penutup yang konon-kononnya gah, yang dah dihafal sebelumnya, tapi sebenarnya tak diberi apa-apa markah pun sebab yang diberi markah adalah pada isi yang dibincangkan. Jadi tak perlulah untuk membuat pendahuluan yang panjang berjela sampai satu isi pun tak disebut. Itu tak boleh. Macam juga kalau kita buat penutup, kita tunggu 2 minit yang terakhir, kita buat penutup khas yang telah dibina khas. Tapi 2 minit tu tak ada apa-apa yang perlu diberi markah pun. Jadi yang perlu diberi tumpuan ialah pada isi, bukan pada pendahuluan dan pada penutup. Tapi cikgu taklah mengatakan bahawa tak boleh buat pendahuluan dan penutup. Maksud cikgu janganlah sampai pendahuluan penutup tu bersungguh-sungguh kita buat, sampaikan bahagian utama itu isi tak dibincangkan. Okey, kesilapan yang ketiga adalah memperkenalkan diri secara berlebihan. Berpantun pengenalan, berbahasa sastra untuk menarik minat pentaksir sebagai mukadimah. Ini sebelum diri duduk tu teruslah macam-macam bahasa-bahasa sastra semua keluar. Sedangkan itu baru untuk memperkenalkan diri. Ada keadaan di mana pasukan atau kumpulan yang duduk baca doa, kenalkan nama, kenalkan latar belakang. Jadi itu semua buang masa. Kita fokus kepada isi perbincangan kita. Itu yang lebih penting. Jangan lakukan macam tu. Yang keempat, memandang pentaksir sepenuhnya seperti membuat sesi temuduga. Okey, ini cikgu nak bagi tahu. Walaupun kita ni hebat, tak apalah kalau hebat, kita dah biasa untuk bertutur depan audience, tak ada masalah. Tapi cikgu sedang bercakap pada murid-murid yang mungkin jarang bercakap depan orang, cikgu baru pula yang datang. Jadi janganlah kita tengok cikgu tu sepenuhnya. Kita pusing, tengok kawan-kawan kita. Jadi kawan-kawan kita ni akan banyak memberi rangsangan kepada kita untuk cakap. Rakan-rakan buat angguk-angguk apa yang kita cakap. Jadi bila kita lihat pentaksir, apa yang kita harapkan pentaksir untuk beri pada kita. Kadang-kadang pentaksir ni melihat kita dengan pandangan kosong. Bukan pandangan kosong, dia tak nak bagi apa-apa respons, supaya tak mengganggu kamu. Okay? Jadi bila kamu tengok pentaksir tu, pentaksir pula mungkin masa tu cendiam saja, kamu rasa macam alamak, adakah saya salah. Jadi jangan tengok pentaksir, tengok rakan-rakan bincang dalam kumpulan. Sesekali jelinglah pentaksir sebagai tanda menghormati pentaksir pun sedang mendengar perbincangan kita. Macam tu. Janganlah sepenuhnya tengok muka pentaksir dah macam sesi temuduga pula. Okey. Yang kelima, tidak membuka ruang perbincangan kepada kata kunci yang lain. Kadang-kadang kita dapat soalan tentang langkah. Kita bincang langkah pada pusingan pertama, bincang langkah pada pusingan kedua, dan kalau ada pusingan tiga pun langkah. Rugi. Sepatutnya pusingan pertama langkah, tak ada masalah, itu yang kehendak soalan. Pusingan kedua boleh pergi pada kata kunci yang lain, asalkan dalam tema yang sama. Contohnya kebaikan, mungkin juga punca, mungkin juga ciri-ciri, atau apa-apa saja yang masih berkait dengan tema. Jadi ini 5 kesalahan yang jangan dibuat semasa sesi ujian bertutur pada hari Senin ni. Okey, cikgu harap cikgu dapat bantu semua. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya. Assalamualaikum.